Bertemu kembali, anda masih bersama kami dalam rancangan Soal Jawab bersama tetamu undangan minggu ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Naib Presiden UMNO yang juga merupakan pengerusi Biro Latihan UMNO. Datuk Seri, ada juga pihak yang bimbang sebenarnya konsep kesederhanaan seperti yang Datuk Seri wawarkan di awal rancangan tadi, yang di mana mereka yang ingin dibawa oleh pimpinan parti itu sendiri. Jadi bimbang kerana takut ia disalah tafsir oleh pelbagai pihak di luar UMNO dan juga di dalam parti itu sendiri. Malah ada yang menyifatkan beberapa perkembangan sosial dan politik yang berlaku kini, Datuk Seri, punca daripada gagasan itu. Apa pandangan Datuk Seri sederhana wasatiyah itu? Saya berpendapat wasatiyah bukan hanya dilihat dari segi konsep, bukan hanya dilihat dari segi falsafah, tetapi ianya merupakan satu produk yang harus diterjemahkan pelaksanaannya. Saya menyatakan soal beberapa kekangan, beberapa kelemahan tadi adalah sesuatu yang saya buat untuk mengkritik diri saya dan mengkritik kepimpinan UMNO daripada pakar umbi dan sebagainya. Bukan suatu pendedahan kelemahan, kerana saya adalah pengurusi Biro Latihan. Bila kita kutip isu-isu ini sebagai kelemahan, kaedah yang kita lakukan, kita tidak boleh lakukan diam diri, termasuk dalam soal kesederhanaan atau wasatiyah tadi. Saya telah duduk bersama-sama dengan rakan-rakan pakar-pakar dalam sektor latihan ini untuk melihat semula kelemahan-kelemahan itu dan diberikan suntikan kekuatan. 191 bahagian harus dikumpulkan tiap-tiap satu, diberikan suntikan roh semula, diberikan modul baru dalam soal semangat, diberikan kaedah-kaedah pengurusan jentera parti, terutama di peringkat pusat daerah mengundi umpamanya. Tujuannya adalah untuk melihat bahawa jawatan yang kita pegang tidak ada makna kalau kita menjadi pembangkang. Tidak ada makna saya sebagai naib presiden kalau parti saya menjadi pembangkang di negara kita. Tidak guna menjadi ketua bahagian kalau di bahagian parlimennya dan donya dikuasai oleh pembangkang. Jadi tujuan kita ialah kita mahu bukan saja mengkritik, tetapi kritikan itu harus dijawab dengan latihan. Kesederhanaan harus dilaksanakan dan transformasi yang dihasratkan oleh Presiden Parti harus dihayati oleh semua pihak. Mungkin aspek kesederhanaan ini mungkin sesuai dengan sesuatu isu yang tertentu, tetapi ia tidak relevan dengan sesuatu isu yang berkaitan agama, hak orang Melayu. Perlu wujud perimbangan pula di situ. Bagaimana, Datuk Seri? Saya fikir kita harus bersederhana dalam empat perkara itu. Ya, umpamanya tidak keterlaluan. Kalau kita menyatakan bahawa raja-raja Melayu adalah merupakan raja-raja perlembagaan, adakah itu keterlaluan? Saya fikir boleh sederhana. Sebab raja-raja bukan untuk orang Melayu saja, walaupun dulunya nama raja-raja Melayu. Dan saya fikir semua rakyat harus menghormati institusi ini, ya, termasuk dalam perlembagaan. Begitu juga undang-undang tubuh negeri. Ya, negeri tentu mahukan bahawa menteri besar mesti daripada orang Melayu. Saya fikir itu bukan sesuatu yang radikal kiri atau kanan. Itu adalah sederhana. Yang mengatakan itu melampau golongan orang yang tak faham, yang tidak mempunyai latar belakang itu. Yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri dan Presiden Parti tentang wasatiyah ialah kesederhanaan. Dan kita merasakan bahawa apabila kita membangkitkan soal agama, Islam, kedudukan Raja Melayu, kedudukan orang Melayu, kedudukan bangsa Melayu, kita tidak pernah mengenepikan kepentingan agama lain, bahasa lain, budaya orang lain. Ada kita pernah buat macam itu. Orang Melayu lah yang paling bertoleransi. Menerima apa juga bahasa budaya orang lain di negara kita. Saya nak mencela, Datuk Seri. Dari aspek sosial mungkin disalah tafsir oleh sesetengah orang. Contoh, saya bagi contoh. Pegang anjing. Tak apa, itu makhluk Allah. Kita mengamalkan kesederhanaan dalam Islam. Belum habis lagi. Transseksual ataupun pundan, maaf bahasa kalau tak betul, boleh pakai pakaian wanita. Tak mengapa. Itu hak mereka yang ditentukan dalam
constitution. Jadi mereka juga manusia biasa, mereka juga ingin cari pekerjaan, mereka juga ada naluri dan sebagainya. Itu mereka dengan agama mereka, dosa mereka, tapi mereka ada hak untuk menjalankan kehidupan seharian dan pakai apa saja mereka nak. Kesederhanaan yang disalah tafsir sebegitu. Bagaimana pendapat saya fikir kita jangan menyalah tafsirkan, ya. Ada yang mempromosikan anjing sebagai makhluk. Memang semua makhluk. Khinzir, babi itu pun makhluk. Tetapi hukum qat'i menyebutkan anjing dan babi ini najis muhallazah. Ia harus disamak. Memang waktu darurat kering dengan kering boleh. Tetapi yang sengaja pegang pasal apa? Diizinkan waktu darurat. Kalau darurat kerana tak makan tu mati, anjing babi pun boleh dimakan. Minta maaf saya gunakan bahasa itu, tetapi itulah bahasa yang paling sesuai agaknya dalam soal jawab ni, supaya mereka tu faham. Itu hukum qat'i, ya. Yang keduanya, kalau misalnya ada orang lain mengatakan hak keistimewaan orang Melayu, ya. Sebab ada social contract yang melatar belakangi perkara itu yang termaktub dalam perbagaan. Ini harus dipahami. Kenapa? Perlu liberal. Sebab kononnya mereka telah dididik kerana mereka terpengaruh dengan hak asasi manusia, terpengaruh dengan kebebasan bersuara. Acuan negara kita sesuai dengan negara kita. Acuan negara lain tidak sesuai dengan acuan negara kita. Keislaman kita, kemelayu kita, keindukan kita harus dihormati. Kalau kita nak orang lain menghormati keindukan kita, kita harus menghormati keindukan kita terlebih dahulu. Jadi dalam perkara ini, jangan salah tafsirkan wasatiyah, kesederhanaan. Transgender boleh pakai pelbagai-bagai. Kalau nak pakai pakaian laki-laki, cubalah tidak timbulkan apa-apa yang patut timbul, umpamanya, di badan kita. Jadi saya tidak fikir perkara itu diizinkan dalam agama kita dan lihat budaya kita. Berbalik kepada istilah sederhana, tak puas hati lagi ni sebenarnya, Datuk Seri, kan, kalau kita tengok dari segi sederhana ini juga, kita terperangkap dalam sindrom sederhana ini bukan sahaja daripada segi ekonomi, pendidikan, bahkan sukan itu sendiri, sebab diambil peluang itu daripada kaum-kaum lain dan sebagainya. Datuk Seri melihat benda itu bagaimana? Kesederhanaan ini dituntut, ya. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua adalah pendakwah atau dalam Islam sebagai da'i. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita nak ajak orang, mesti ada kebijaksanaan, mesti ada ketertiban. Itu salah satu ayat yang menyebutkan bahawa kesederhanaan harus diutamakan. Bagaimana kalau dakwah tak nak ikut pukul orang? Itu namanya tidak sederhana. Bagaimana kalau tak berjaya kita tembak orang? Itu juga tidak sederhana. Mesti ada bil hikmah wa bil hasanah, kebijaksanaan dan ketertiban. Kalau tak faham bahasa Melayu, dalam bahasa Jawa ada toto kromo. Itu ni tertib dah tu. Jadi dalam hal ini saya fikir apa yang harus kita lakukan dalam Perhimpunan Agung kali ini, kita bertata tertiblah. Walaupun banyak isu-isu yang sensitif kita harus bangkitkan, tetapi ada ruang yang lebih baik yang boleh kita gunakan untuk melayani perbezaan pendapat. Baik, kita ingin bercakap tentang dua kelompok yang wujud dalam masyarakat kita hari ini, iaitu golongan kelas pertengahan dan generasi pengundi baru yang perlu diberi tumpuan untuk meraih sokongan rakyat, Datuk Seri. Mereka ni berada di bandar dan di desa. Jadi bagi golongan kelas pertengahan ni, ada yang mengatakan mereka ni kurang berminat dengan politik, tidak berhutang kesetiaan pada mana-mana pihak kerana masih boleh hidup selesa walau sesulit mana pun ada penyelesaian di hujung jalan. Jadi mereka berupaya mengurus diri dan menyara kehidupan. Dan bagi generasi pengundi baru pula, mereka dilahirkan dalam zaman yang berlainan. Jadi mungkin tak merasai perik getir zaman-zaman dahulu dan apa yang pemimpin terdahulu terpaksa lalui. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat sejauh mana UMNO memahami tuntutan dan aspirasi kelompok ini untuk meraih kepercayaan mereka dalam PRU yang seterusnya? Struktur masyarakat telah berubah. Dalam stratifikasi sosial atau social stratification, dulunya masyarakat kita berbentuk piramid, ya, di mana golongan akar umbi lebih ramai berbanding golongan elit piramid. Ya. Masyarakat
berubah bila stratifikasi sosial telah menjadi diamond. Begitu. Ya. Di mana permata ini yang tengah tu lebih banyak daripada yang atas dan di bawah. Ya. Kajian telah dibuat oleh Dr. Nordin Selat. Ya. Ketika beliau berada di Universiti Melaya pada akhir tahun 60-an, di awal tahun 70-an. Kajian ini telah dibuat. Dan hipotesis ini telah menjadi teori yang menyebutkan bahawa golongan pertengahan yang menjadi opinion leaders, ya, pemimpin pendapat, ataupun dipanggil gatekeepers, ya, jadi lebih ramai. Dulu golongan guru menguasai golongan pertengahan atau pegawai PTD menguasai golongan pertengahan ini. Kini golongan korporat, ahli-ahli perniagaan, mereka adalah merupakan pemimpin pendapat, opinion leaders, gatekeepers, dan pendapat mereka itu diikuti. Termasuklah anak-anak yang berpendidikan tinggi. Kerana keterbukaan yang berlaku, oleh sebab itu UMNO harus relevan. Ya. Soal fizikal telah diberikan, termasuk soal pendidikan, tetapi soal kerohanian dilihat semula. Please revisit. We have lost our touch. Maaf gunakan bahasa Inggeris sikit. Sebab kita lihat bahawa soal-soal pokok yang kumpulan pertengahan yang tengah-tengah ni telah tidak ditangani. Mereka bukan mahu soal pembahagian dan pengagihan ke ekonomi saja, tapi soal-soal yang lain. Dalam perkara itu, pendekatan harus kepada kumpulan sasaran khalayak. Isu harus relevan dengan minda mereka. Penyelesaian harus sesuai dengan era mereka. Dan kita mesti menawarkan produk-produk baru pada mereka yang sesuai dengan cita rasa, bukan produk lama atau produk yang tidak sesuai dengan umur mereka. Itu sebab itu orang menambahkan apa yang UMNO dan BN boleh beri untuk 10 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. Pada tahun 2057, bila 100 tahun sambutan kemerdekaan, apakah UMNO boleh bertahan atau boleh memberi sesuatu pada kumpulan pertengahan? Panjang senarai semakkan tu, tapi berapa peratus yang telah dilaksanakan oleh UMNO? Kita harus melihat muhasabah pada diri kita. Hatta dalam manifesto pilihan raya, berapa telah dilaksanakan? Hatta agenda Bumi Putera, agenda Melayu, berapa yang telah dilaksanakan? Hatta bagaimanakah soal pengukuhan kepada akidah Islamiah itu harus diperbangkitkan. Kita lakukan dan kita bincangkan di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2014. Datuk Seri ada menyebut mengenai bagaimana UMNO ini dilihat untuk memberikan istilah memberi itu sendiri. Kalau kita tengok, ada juga yang berpendapat bahawa teras sokongan UMNO datang dari kampung ataupun daripada desa itu sendiri. Jadi ada yang mahu parti melalui rancangan kerajaan mengutamakan golongan luar bandar, termasuk Sabah dan juga Sarawak. Adakah desaan ini sudah terlaksana, Datuk Seri? Saya ingin menyanggah hipotesis itu. Ya, akar umbi UMNO bukan di kampung lagi. Ya. Kerana komposisi pengundi telah berubah. 60% kursi DUN dan kursi parlimen itu memang di luar bandar. Tetapi pengundi-pengundi 60% berada di bandar. Saya ulang. Ya. 60% pengundi berada di bandar. Tetapi 60% kursi ADUN dan parlimen itu berada di luar bandar. Artinya berlaku urbanisasi. Pemikiran bandar itu telah mencakup di kawasan luar bandar. Di dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan ialah kerelevanan terhadap isu, terhadap cita rasa, terhadap penyelesaian masalah. Dan di dalam hal ini, kita lihat soal pensempadanan semula kawasan pilihan raya. Ya. Tidak hanya berdasarkan kepada jumlah kependudukan, tetapi berdasarkan pada keluasan kawasan. Adakah hipotesis itu boleh lagi digunakan jika kawasan persempadanan itu mahu dilakukan? Dulu, the Malay Belt ataupun kawasan-kawasan yang majoritinya Melayu, kita tahu siapa yang menang. Dan kawasan yang Chinese Belt, kita tahu siapa yang menang. Tetapi asas kita ketika itu, kawasan-kawasan yang dipanggil sebagai the Mixed Belt area ataupun kawasan-kawasan bercampur, itulah kawasan yang paling selamat. Tetapi tidak lagi begitu bentuknya sekarang. Kawasan bercampur itulah kawasan yang paling tidak selamat. Di Bangka Datuk umpamanya, 52% pengundi Melayu. 32%
30% pengundi India, 18% pengundi China. 2 kali pilihan raya, majoriti saya tidak lebih daripada 3,000. 2008, majoriti saya 2,600. Pilihan raya yang lalu, 2013, saya menang hanya 2,100 sebab kawasan bercampur. Sebab apa? Sebab apa berlaku begitu? Tidak cukupkah pembinaan minda yang saya lakukan? Tidak cukupkah pembinaan fizikal yang saya lakukan? Tetapi pengaruh urbanisasi itu. Anak-anak tidak lagi bekerja di kampung. Anak-anak bekerja di luar bandar. Tetapi menjadi pendaftar pengundi di situ. Bila mereka pulang, mereka menjadi opinion leaders, mereka menjadi gatekeepers, mereka menjadi breadwinners yang mempengaruhi ibu bapa dan peer group kawan-kawan yang lain untuk ubah pemikiran. Itu dia bagaimana rumit sekali ya, urbanisasi itu sendiri, Nozi. Jadi bagaimana dengan inisiatif transformasi yang digerak sekarang ini? Adakah ia berkesan di peringkat cawangan dan di peringkat bahagian? Bagaimana pendapat Datuk Seri? Maka itulah Biro Latihan harus diterima. Biro Latihan tidak membuat modul latihan mengikut kaedah dan cara lama. Biro Latihan telah membuat beberapa kajian secara terperinci. Dapatan-dapatan kajian ini telah dihadamkan untuk digunakan sebagai modul baru. Tunggu apabila saya mempersembahkan modul latihan 2-3-1-4 akan berlaku. 2-3 artinya 2/3 majoriti. 1/4 PRU ke-14. Kita akan ada program keris 2-3-1-4. Saya tidak boleh memberikan perincian sebab saya belum mempersembahkan kepada Perdana Menteri selaku Presiden, Timbalan Perdana Menteri selaku Timbalan Presiden, ahli-ahli Majlis Tinggi. Tunggu ketikanya. Kita akan tunggu dan kita akan tagih janji Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkaitan dengan apa yang 2-3-1-4 yang hendak dibentangkan oleh beliau. Ya. Dan terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri yang sudi bersama kami. Dan Nozi, secara konklusinya? Secara konklusinya, roh itu perlu dikembalikan kepada semua ahli UMNO. Walau macam mana transformasi yang telah kita lalui pun, kita mesti ingat asas kepada perjuangan kita. Dengan berlandaskan satu istilah, itu kesederhanaan yang diperjuangkan oleh pimpinan-pimpinan tertinggi UMNO. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Dengan itu saya Nozi Pak Wan Cik. Dan saya Saiful Nizam Ismail. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.